Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Belajar yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita bersyukur buat selama-lamanya dengan nikmat yang Allah kurniakan kepada kita dengan nikmat iman dan Islam. Kemudian dengan nikmat iman, nikmat sihat dan masa lapang, maka pada hari ini kita dapat lagi meneruskan pelajaran kelas kita bagi madah pendidikan Islam tahun 6. InsyaAllah para sekalian, pada hari ini kita akan masuk dalam tajuk yang baru juga dalam bab sirah, pelajaran yang ke-15. Tajuk dia pembukaan kota Mekah. Pembukaan kota Mekah. Pelajaran boleh rujuk dalam buku teks pendidikan Islam tahun 6 pada muka surat 142 hingga 146. Pada pelajaran yang kesekian, kita akan mulakan bacaan tajuk ini pada hari ini, dan insyaAllah kita akan cuba habiskan juga tajuk ini pada hari ini juga. Kita baca, tengok pada muka surat 142, gambaran Masjidil Haram yang terletak di Mekah. Di sana ada Kaabah. Masjidil Haram yang terletak di dalamnya Kaabah yang menjadi tanda tanda arah tempat sujud seluruh umat Islam di atas muka bumi ini. Kita di Malaysia pun arah kiblat kita, arah sujud kita, arah kiblat kita yang menghala ke Kaabah. Sebab itu kalau tengok Masjidil Haram, orang yang salat di Masjidil Haram dia akan mengelilingi Kaabah, sebab kiblat itu adalah Kaabah. Kita sembahyang menghadap satu arah menuju ke Kaabah. Kita tak sembahyang secara bulatan macam di Masjidil Haram. Sebab arah kiblat kita menuju ke Kaabah. Semua kita solat, kita kata sama-sama menghadap ke kiblat. Jadi di Masjidil Haram mereka akan solat secara mengelilingi Kaabah, sebab di dalam Masjidil Haram itulah terletaknya Kaabah. Semuanya akan solat menghadap kiblat di Kaabah. Baik, kita akan baca latar belakang pembukaan kota Mekah. Pihak musyrikin Quraisy di Mekah telah mengkhianati perjanjian Hudaybiyah yang dipersetujui mereka. Perjanjian Hudaybiyah kita dah belajar dalam tajuk kelas kita sebelum ini, yang mana musyrikin Quraisy, musyrikin Mekah ini, mereka ni mengkhianati perjanjian Hudaybiyah ini. Mereka telah membantu sekutu mereka, iaitu Bani Bakar, memerangi kabilah Khuza'ah yang mengikat janji setia dengan pihak muslimin. Yang mana musyrikin Mekah ni telah bantu sekutu mereka, kawan mereka, iaitu Bani Bakar. Yang mana Bani Bakar ini berperang dengan kabilah Khuza'ah, yang mana kabilah Khuza'ah ini berjanji setia dengan pihak muslimin, pihak orang Islam. Mengikut perjanjian Hudaybiyah, pihak musyrikin Quraisy dan pihak muslimin bebas membuat perjanjian dengan mana-mana pihak dan berlakunya gencatan senjata selama 10 tahun. Boleh buat perjanjian dengan mana-mana pihak, boleh kerjasama dengan mana-mana pihak, dengan syarat mesti tak ada peperangan selama 10 tahun. Tapi musyrikin Mekah ini telah membantu Bani Bakar berperang dengan kabilah Khuza'ah, yang mana kabilah Khuza'ah ini telah yang mengikat janji dengan pihak muslimin. Jadi yang melanggar janji menyebabkan membantu peperangan ini ialah di kalangan musyrikin Mekah. Apabila Nabi Muhammad mendapat berita ini, baginda memerintahkan kaum muslimin agar membuat persiapan untuk berangkat ke Mekah bersama-sama dengan Nabi. Bila Nabi dapat tahu geng-geng musyrikin Mekah ni dah mulakan peperangan dengan
bantu Bani Bakar untuk perang dengan Bani Qabilah Khuza'ah ni, Nabi pun bagi tahu pada sahabat, siap sedia, kita akan berangkat ke Mekah. Baginda merahsiakan tujuan dan pergerakan mereka daripada pihak musyrikin Quraisy. Pergerakan kali ini dirahsiakan, tidak dapat diketahui oleh penduduk-penduduk Mekah. Nabi melantik Kulsum bin Husain menjadi pengganti baginda di Madinah. Kulsum ini bukanlah perempuan, Kulsum ini seorang lelaki. Nabi lantik dia untuk jadi ketua ganti Nabi ketika Nabi dan para sahabat yang lain keluar pergi ke Mekah untuk menawan kota Mekah. Itu latar belakang bagaimana permulaan tercetusnya pembukaan kota Mekah. Baik, buka muka surat sebelah, muka surat 144. Pada muka surat 144 ni kita akan baca peristiwa-peristiwa yang berlaku ketika pembukaan kota Mekah. Peristiwa-peristiwa yang berlaku ketika pembukaan kota Mekah. Peristiwa yang pertama, pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijrah, Nabi Muhammad bersama-sama dengan kaum muslimin berangkat menuju ke Mekah. Bilangan mereka adalah seramai 10,000 orang. Bulan Ramadan, bulan puasa tahun ke-8 Hijrah ini, tarikh yang kita kena ingat, tahun ke-8 Hijrah, bulan Ramadan tahun ke-8 Hijrah, Nabi dan para sahabat berangkat ke Mekah. Seramai berapa orang? 10,000 orang. Baik, yang kedua, setibanya di Marrud Dhahran, baginda merintahkan kaum muslimin untuk membina kemah. Sampai tempat yang nama Marrud Dhahran, Nabi suruh para sahabat buat kemah dan menyalakan obor api sebanyak yang mungkin, dan pasang obor api, buat bagi banyak, sebanyak yang boleh. Tindakan ini menjadikan musyrikin Quraisy berasa gerun kerana menyangka bilangan mereka yang ramai. Jumlah tentera dengan Nabi yang turut serta dengan Nabi 10,000 orang. Tapi Nabi suruh pasang nyalakan obor api itu lebih lagi pada 10,000 orang. Menyebabkan penduduk Mekah, musyrikin Mekah ini tengok api yang banyak ini, mereka menyangka tentera Islam yang datang ni banyak sungguh. Mungkin 20,000 orang, mungkin 30,000 orang. Itu sangkaan mereka. Kemudian yang ketiga, setibanya di Zultuwa, Nabi Muhammad telah memerintahkan kaum muslimin supaya masuk ke Mekah melalui jalan yang berbeza. Nabi bahagikan beberapa kumpulan untuk masuk ke dalam Mekah melalui jalan-jalan yang berbeza. Tujuannya untuk melemahkan kesatuan dan kekuatan musyrikin Quraisy di Mekah. Baginda juga mengingatkan mereka agar tidak memerangi musyrikin Quraisy kecuali apabila diserang. Tujuan apa? Tujuan nak bagi lemah, nak bagi tahu ramainya tentera Islam yang hadir ke dalam Mekah. Yang kedua, Nabi peringatkan pada semua tentera Islam jangan memerangi musuh selagi mana musuh tak serang. Itu cara Islam berperang. Lagi mana musuh tak tunjukkan tanda-tanda untuk berperang, musuh tak serang, kita tentera Islam tak boleh menyerang. Kaum muslimin yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid, ini panglima tentera yang hebat, sahabat Nabi Khalid bin Al-Walid, telah diserang tetapi akhirnya dapat masuk ke kota Mekah. Grup Khalid Al-Walid ni diserang, tapi akhirnya alhamdulillah mereka dapat masuk ke dalam kota Mekah. Baik. Yang keempat, dari Zultuwa baginda masuk ke kota Mekah dengan menunggang unta dan menundukkan kepala tanda merah diri kepada Allah serta bersyukur atas nikmat kemenangan umat Islam membuka kota Mekah. Alhamdulillah akhirnya Nabi dan para sahabat boleh masuk ke dalam kota Mekah, dan akhirnya Islam dapat menawan, dapat membuka kota Mekah sebagai negara Islam. Baginda memberikan jaminan keselamatan kepada penduduk Mekah yang masuk ke rumah masing-masing. Siapa masuk duduk dalam rumah, selamat. Kemudian siapa yang duduk dalam ke Masjidil Haram atau ke rumah Abu Sufyan, siapa yang masuk dalam Masjidil Haram ataupun masuk dalam rumah ketua penduduk Mekah pada ketika Abu Sufyan, selamat. Jaminan keselamatan ini menyebabkan penduduk Mekah memilih keamanan daripada berperang dengan kaum muslimin. Apabila mereka mendengar
tawaran pada tawaran daripada Allah SWT, Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keselamatan. Kalau duduk di rumah masing-masing selamat, masuk dalam Masjidil Haram selamat, masuk ke dalam rumah Abu Sufyan selamat, maka mereka pun memilih untuk keselamatan secara aman, tak mau nak berperang. Pada yang kelima, apabila tiba di Baitullah, bila Nabi dan para sahabat tiba di Masjidil Haram, Baitullah, baginda melakukan tawaf dan memusnahkan tawaf, keliling Kaabah 7 kali, 7 pusingan, dan memusnahkan 360 buah berhala. Berhala yang ada di sekeliling Kaabah ni ada jumlah dia 360 berhala yang ada di sekeliling Kaabah. Sebab itu baginda berucap di khalayak ramai tentang kebebasan dan kemaafan yang diberikan kepada musyrikin Quraisy atas kesilapan yang lalu. Nabi janji keselamatan dan Nabi maafkan kepada semua penduduk musyrikin Mekah atas kesalahan mereka yang lalu. Akhirnya ramai dalam kalangan Mekah bersetuju berbai'ah kepada Nabi. Akhirnya selepas itu penduduk Mekah ramai yang berbai'ah pada Nabi SAW serta berjanji taat setia kepada Allah dan Rasul. Ramai masuk Islam. Masya Allah, tabarakallah. Ini kelebihan yang Allah anugerahkan kepada umat Islam pada ketika itu, ketika mana berlakunya perjanjian Hudaibiyah yang kita belajar sebelum ini. Perjanjian itu adalah berat sebelah, tapi natijahnya Allah memberi kemenangan kepada umat Islam pada akhirnya. Masya Allah. Baik, pada muka surat 11 146 yang terakhir, kita akan tengok i'tibar daripada peristiwa pembukaan kota Mekah. Murid-murid, apakah i'tibar daripada peristiwa pembukaan kota Mekah yang kamu peroleh daripada laman sesawang? Kamu boleh buka dalam Google, boleh cek ataupun tengok dalam YouTube. Type saja pembukaan kota Mekah, akan naik video-video yang akan menceritakan bagaimana peristiwa pembukaan kota Mekah ini berlaku. Ustaz, Nabi Muhammad SAW sangat bijak merancang dan mengatur strategi. Saya akan mengikut cara Nabi, iaitu membuat perancangan dengan teliti sebelum melakukan sesuatu dan melaksanakannya dengan bersungguh-sungguh. Tengok, iktibar yang pertama yang kita boleh ambil ialah Nabi ini dia merancang sesuatu dengan sangat teliti. Sebelum membuat apa-apa tindakan, Nabi ini merancang. Jadi kita sebagai umat Islam mesti tiru Nabi. Sebelum kita nak buat sesuatu, sebelum kita nak mencapai kejayaan, kita mesti rancang pada hari kita nak kena buat apa, kita nak buat apa untuk kita nak capai sesuatu. Dan bila kita buat sesuatu, mesti kita buat dengan secara bersungguh-sungguh. Tak boleh buat main-main. Buat betul-betul, buat sungguh-sungguh, sampailah beroleh hasil yang kita nak tadi. Baik, kita mesti mencontohi akhlak baginda yang tawaduk dan sentiasa bersyukur atas nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita. Yang kedua, iktibar yang kita boleh ambil pelajar-pelajar sekalian, Allahumma salli ala Muhammad, ialah kita mencontohi, kita kena contoh perilaku Nabi, akhlak Nabi. Seperti mana yang Nabi buat, itulah kita kena tiru. Masya Allah, Nabi ni ialah akhlak dia, akhlak Al-Quran. Kita juga mesti menjadi seorang yang pemaaf. Tengok bagaimana Nabi memaafkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh golongan musyrikin Mekah yang menyakiti umat Islam pada suatu ketika masa dahulu. Tapi Nabi memaafkan mereka pada peristiwa pembukaan kota Mekah. Masya Allah. Ustaz, mengamalkan sifat sabar dalam kehidupan. Tengok bagaimana umat Islam yang sabar menghadapi ujian, sabar menghadapi bermacam-macam mihnah. Ujian yang Allah datangkan pada mereka semenjak mereka duduk di Mekah sampailah mereka berhijrah ke Madinah, sampai pula mereka nak masuk ke Mekah untuk menangkap umrah, tapi tak boleh masuk, terikat pula dengan perjanjian Hudaibiyah, yang akhirnya perjanjian itu dilanggar oleh musyrikin Mekah. Dengan berkat kesabaran Nabi dan para sahabat, akhirnya mereka dapat membuka
menawan kota Mekah semula. Sangat penting seperti yang ditunjukkan oleh baginda Nabi dan para sahabat ketika menghadapi ujian dan cabaran. Rumusan pembukaan kota Mekah berlaku dalam keadaan aman. Berlaku dalam keadaan aman, walaupun berlaku sedikit pertempuran, sedikit saja. Tapi tak adalah berlaku peperangan yang besar sebelum peperangan sebelum pada ini. Selepas peristiwa ini, agama Islam semakin berkembang. Bila berjaya membuka kota Mekah, menawan kota Mekah ini, alhamdulillah, umat Islam semakin ramai dan lebih banyak manusia-manusia yang memeluk Islam, sama ada dalam negara Arab maupun di luar daripada Mekah dan juga Madinah. Masya Allah, tabarakallah. Baiklah Islam, sampai di sini saja video kita pada kali ini. Agak panjang, 16 minit, dan habiskan tajuk ini juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.